sejahtera. Hari ini saya akan berbincang tentang aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) serta hala tuju dan implikasinya. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baru, menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Individu yang mempunyai kualiti tertentu seperti keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, kritis dan inovatif, berkemahiran dalam berkomunikasi, mahir dan cekap menggunakan teknologi maklumat serta mampu bekerjasama dengan orang lain amat diperlukan oleh negara terutama yang melibatkan persaingan di peringkat global. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Kita boleh lihat di sini ada 5 aspirasi sistem pendidikan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan yang akhir kecekapan. Asas, kita perlu berikan perhatian dalam akses kepada kejayaan. Proses penting kemasan pendidikan di Malaysia menekankan pendidikan untuk semua, di mana setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi, etnik, jantina atau agama berhak mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap individu dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya. Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan berbagai inisiatif dan bantuan bagi memastikan tiada murid yang tercicir dalam mendapatkan peluang pendidikan yang sewajarnya. Kurikulum pendidikan di Malaysia bertujuan membangunkan potensi murid secara holistik, merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, selama dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekolah bertanggungjawab memastikan setiap murid memenuhi standard minimum termasuk lulus mata pelajaran terasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah dan pendidikan Islam atau pendidikan moral dalam peperiksaan Siju Pelajaran Malaysia (SPM). Selain itu, pendidikan juga menekankan kemahiran berfikir aras tinggi dan pembangunan aspek bukan akademik melalui aktiviti co-curriculum. Selaras dengan maklumat pembangunan abad ini, pendidikan lepasan menengah turut diberikan perhatian dengan menyediakan pelbagai laluan seperti universiti, kolej, politeknik, institusi vokasional dan program latihan teknik dan vokasional (TVET). Ini bertujuan memenuhi keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berkemahiran tinggi. Kesimpulannya, sistem pendidikan Malaysia berusaha untuk memastikan setiap individu mendapat peluang yang sama untuk berkembang secara menyeluruh, baik dari segi akademik maupun bukan akademik, demi masa depan yang lebih baik. Kita lihat ke aspirasi kedua, kualiti. Kualiti standard antarabangsa. Pencapaian pendidikan di Malaysia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan inisiatif. Namun, pencapaian ini menghadapi risiko relatif dan mutlak kerana sistem pendidikan di negara lain telah berjaya meningkatkan ekspektasi murid dengan lebih pantas dan mengekalkan momentum tersebut secara berterusan.
Hal ini menyebabkan jurang pencapaian antara Malaysia dan negara-negara lain semakin melebar. Selain itu, pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment, PISA dan Chance in International Mathematics dan Science Study Teams menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot, khususnya dalam bidang matematik, sains dan kemahiran berfikir aras tinggi. Tips PISA merupakan instrumen penting untuk membandingkan kualiti pendidikan di peringkat global. Tips menilai prestasi murid dalam matematik dan sains berdasarkan kurikulum sekolah, manakala PISA menilai keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi kehidupan sebenar seperti penanggulan penyelesaian masalah dan kreatif. Untuk bersaing di peringkat global, murid perlu menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan memiliki ciri-ciri kepimpinan yang kuat. Sistem pendidikan di negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah membuktikan bahawa perubahan daripada ekspektasi lemah kepada cemerlang boleh dicapai dalam tempoh beberapa dekad. Oleh itu, sistem pendidikan Malaysia perlu dilakukan penambahbaikan yang lebih drastik dengan menanda asas standard antarabangsa, khususnya dalam bidang matematik, sains, bahasa Inggeris dan kemahiran berfikir aras tinggi. Usaha ini penting untuk memastikan Malaysia dapat setanding dengan pencapaian pendidikan di peringkat global. Aspirasi yang ketiga, equity. Penyediaan pendidikan terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi, gender atau lokasi adalah kunci untuk memastikan kesaksamaan pendidikan bagi semua. Jurang ekuiti dalam pendidikan sering disebabkan oleh latar belakang sosial ekonomi yang menjadi faktor utama ketidaksamaan pencapaian antara murid. Kita boleh lihat di sini ada 3 aspek utama yang menyumbang kepada jurang ini, iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah, dan yang akhir, peratusan murid yang menerima bantuan kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin. Data menunjukkan bahawa murid dari keluarga berpendapatan rendah cenderung kurang cemerlang berbanding murid dari keluarga berpendapatan sederhana atau tinggi. Oleh itu, sistem pendidikan perlu menyokong mobiliti sesuai dengan memberikan sokongan tambahan kepada murid yang kurang bernasib baik. Ini bertujuan memastikan latar belakang sosial ekonomi tidak lagi menjadi penentu utama kejayaan hidup seseorang. Kejayaan mendapatkan jurang ini akan menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih adil dan saksama di peringkat global. Selain itu, sistem pendidikan perlu menyediakan laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk memenuhi minat dan kebolehan pelbagai murid ini. Ini termasuk pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik. Projek berasaskan komuniti serta aktiviti rendah sekolah bagi memupuk interaksi antara murid dari pelbagai latar belakang. Murid juga perlu diberi peluang untuk belajar mengikut kadar kendiri dan minat mereka, sama ada dalam aliran akademik vokasional atau teknikal. Pelbagai sokongan dan program disediakan untuk memastikan setiap murid dapat mencapai potensi penuh mereka, seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara yang lebih eksklusif dan saksama. Aspirasi keempat iaitu memupuk persatuan dalam kalangan murid. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan yang berbagai.
sejak merdeka. Aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk persatuan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk persatuan dalam kalangan masyarakat. Melalui interaksi dengan individu dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Maka perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Kesefahaman yang terbina akan menjadi persatuan seterusnya membentuk identiti nasional. Persatuan merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Persatuan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang diharaskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi akhir dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah kecekapan. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Pembelajaran besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan, maka pulangan perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha pencapaian aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menegakkan pembangunan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cepat dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan guru dan pengetua memberi tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, kebolehan sistem untuk menggunakan dan mengurus peruntukannya amat penting untuk membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Sebelum ini saya sudah menjelaskan 5 aspirasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sekarang saya akan jelas tentang hala 7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 menggariskan hala 7 pendidikan negara dalam usaha meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan Malaysia. Terdapat 11 anjakan utama dalam PPPM yang menjadi panduan untuk memperkukuh sistem pendidikan bagi memenuhi keperluan masa depan. Hala tajuk pendidikan dalam PPPM. Pertama, menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menambah bayar prasarana pendidikan termasuk akses kepada pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan khas. Pihak kerajaan perlu memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Kedua ialah meningkatkan kualiti pendidikan. Pihak berkuasa perlu memastikan murid mencapai standard antarabangsa dalam pembelajaran. Mereka juga perlu memantapkan kurikulum dan pedagogi untuk menghasilkan pelajar yang berfikir secara kritis dan kreatif. Dan juga merangkumi peningkatan kecekapan sistem pendidikan seperti mengurangkan jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar. Pihak kerajaan juga perlu meningkatkan kecekapan dalam tadbir urus dan pengurusan pendidikan, iaitu menjadikan sistem pendidikan lebih responsif kepada perubahan global. Hala 7 ketiga, iaitu menghasilkan model insan yang berdaya saing. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memperkasa
kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, komunikasi dan kreativiti. Bukan itu sahaja, Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu memupuk nilai murni dan identiti kebangsaan dalam kalangan murid. Guru-guru perlu memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga dalam sasial kepimpinan dan kurikulum. Penerapan nilai moral, patriotisme dan jati diri dalam kurikulum. Selain itu, hala tuju pendidikan dalam PPPM ialah memantapkan profesion keguruan. KPM perlu meningkatkan latihan dan pembangunan profesional guru, mewujudkan sistem penilaian dan ganjaran yang lebih baik untuk guru yang pemimpin sekolah. KPM perlu memperkasa latihan guru dan pemimpin sekolah melalui program pembangunan profesional berterusan seperti menompak IPG setanding dengan standard taraf dunia menjelang 2020. Melamar IPG ialah membentuk guru yang berkualiti. Memilih calon guru daripada 30% tempat dalam kalangan lepasan sekolah seperti lepasan SPM, lepasan College Matrikulasi dan lepasan STPM. Hala tuju kelima ialah meningkatkan keupayaan kepimpinan sekolah, memberi lebih autonomi kepada pengetua dan guru besar untuk membuat keputusan berdasarkan keperluan sekolah, memberikan lebih autonomi kepada sekolah dalam membuat keputusan berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Pihak berkuasa perlu menggalakkan pelibatan komuniti dan ibu bapa dalam pembangunan sekolah. Pihak sekolah perlu meningkatkan kolaborasi dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Pihak sekolah dan guru-guru perlu menggalakkan penglibatan aktif ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan, bekerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan peluang pendidikan. Hala tuju keenam iaitu memanfaatkan teknologi dan pendidikan, memastikan penggunaan teknologi yang lebih meluas dalam pengajaran dan pembelajaran. KPM perlu memajukan infrastruktur digital di sekolah seperti komputer, LCD dan pelbagai. Pihak sekolah perlu menjalankan program Satu Bestari Net dan integrasi ICT dalam pembelajaran. Seterusnya, hala tuju PPPM ialah meningkatkan ketelusan dan accountability dalam sistem pendidikan. KPM perlu memastikan sistem pendidikan lebih terbuka dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat. Pelaporan ekspektasi sekolah secara tahunan bagi memastikan pemantauan yang berterusan. Pihak berkuasa perlu menyediakan sistem pemantauan keberkesanan program pendidikan. Hala tuju yang akhir ialah menggugurkan identiti nasional, memupuk perbatuan dalam kalangan pelajar melalui sistem pendidikan. KPM dan pihak sekolah perlu menjadikan bahasa Melayu sebagai media utama pendidikan tanpa mengabaikan kepentingan bahasa lain seperti bahasa Tamil dan bahasa Cina. Sekarang saya akan menjelaskan implikasi PPPM terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi pertama ialah peningkatan kualiti profesionalisme guru. PPPM menetapkan sasaran untuk memastikan hanya calon terbaik dipilih sebagai guru. Latihan profesional berterusan seperti program pembangunan profesional berterusan CPD dan latihan dalam perkhidmatan LADAP diwajibkan sebagai meningkatkan kualiti pengajaran. Guru perlu menguasai strategi pengajaran abad ke-21 iaitu PAK 21 dan pendekatan pembelajaran aktif seperti pembelajaran berasaskan inquiry
dan teknologi digital. Implikasi kedua ialah pengukuhan peranan guru seperti pembimbing dan mentor. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi menjadi pembimbing, pemutar cara iaitu facilitator dan memberi inspirasi kepada murid. Pendekatan pembelajaran perpustakaan murid PBM memerlukan guru pembimbing murid untuk menjadi pelajar yang berdikari. Pembelajaran seumur hidup diterapkan kepada guru untuk terus meningkatkan kemahiran mereka. Selain itu, peningkatan kecekapan dalam teknologi dan pendigitalan PBM meningkatkan integrasi teknologi dalam pembelajaran termasuk penggunaan Float VLE, Google Classroom dan berbagai aplikasi pembelajaran interaktif iaitu YouTube, TikTok dan WhatsApp. Guru perlu kreatif dalam menghasilkan bahan pembelajaran digital seperti menerapkan elemen STEM dan pendekatan berasaskan teknologi dalam pengajaran mereka. Seterusnya, implikasi PBM terhadap guru berjiwa pendidik ialah bertanggungjawab dalam membentuk siasat dan nilai murid. Guru berperanan membentuk murid holistik dengan menanamkan nilai seperti patriotisme, etika kerja dan integriti. Kurikulum baharu seperti pendidikan sivik dan moral menggalakkan guru untuk menanam nilai murni dalam pengajaran harian. Implikasi kelima ialah beban kerja yang lebih tersusun dan berfokus. PBM memperkenalkan langkah mengurangkan beban tugas guru yang bukan berkaitan dengan pengajaran seperti pembangunan sistem dalam talian untuk pentadbiran, pemekasanan pendidikan sekolah membolehkan guru lebih fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Implikasi akhir ialah penilaian berasaskan kompetensi dan keberhasilan. Guru dinilai berdasarkan standard kualiti pendidikan Malaysia. Kelompok 2 SKPMG 2 yang mengukur keberkesanan pengajaran. Sistem penilaian berasaskan keberhasilan menilai guru berdasarkan impak mereka terhadap pembelajaran murid. Kesimpulannya, PBM memberi impak besar terhadap profesion keguruan, memerlukan guru menjadi lebih berinovasi, berdedikasi dan sentiasa meningkatkan kemahiran untuk memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Seorang guru berjiwa pendidik bukan sekadar mengajar, tetapi juga membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Sekian, terima kasih.